Still go live. Go live. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Malam nisfu Syaban. Okey. Dan kebetulan you nampak ada bulan tak kat belakang ni? Ada siapa nampak bulan kat belakang tu? Nampak tak? Oh, ni tak nampak ni. Tu atas tu. Yang ni tak nampak Okey, tak apa. Jadi alhamdulillah kita dapat bulan purnama malam ni. Atas kepala saya tu sebelah sana sikit, belakang tu masih lagi nampak masjid. Insya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kita nak sambung cerita dengan satu topik yang ada pengalaman anda sendiri. Cuba cerita anda pakai apa. Tadi saya tengok ada orang setuju yang masih lagi nak pakai apa, tarik koyak sedikit surat khabar, tampal kat dahi, pakai leo ke atau pakai air kosong ke, asalkan basah tampal kat dahi. Budak-budak dulu, saya kecil-kecil pun itu je atuk saya buat. Baik pula tu. Okey. Tapi sebenarnya itu adalah nak kata mitos ke ataupun cuma placebo effect. Tak placebo. Placebo ni maksudnya tak ada benda, tapi kita rasa macam boleh baik, dan bila otak kata boleh baik, kadang-kadang dia boleh baik dengan sendiri dia. Walau bagaimanapun, kadang-kadang memang kebetulan sedu ni, kan malam ni ceritanya hikap atau sedu ni memang dah dia nak baik pun. Dan selalunya setengah orang paling lama pun dalam seminit 2 je dia boleh baik, paling lambat pun 5 minit. Itu kebiasaan. Kan dia dah bunyi dah tu. Jadi kalau terus bunyi macam tu, nak lecture macam mana, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, malam ni alhamdulillah bagi kita yang tak ada sedu malam ni, kita harus bersyukur. Walaupun you takkan tahu bila dia nak datang, rupanya ada sedikit sains yang saya akan kongsi dengan you pada malam ni, sambil kita temani oleh bulan purnama. Sambilan tu anda semua dah checklist supaya kita tidak ada benda-benda yang kita buat syirik, dan satu lagi kita bermusuhan. Sebab dua ni saja yang Tuhan tak akan terima malam ni. Kalau you minta doa atau minta ampun macam mana pun, kalau kita syirik dan kalau kita orang panggil satu lagi tu, saya kata bermusuhan dengan siapa-siapa pun, maka tak akan diterima kita punya permohonan malam ni. Kata orang yang saya tolong refer lah, saya tak pandai sangat. Namun kita sama-sama berdoakan semoga kita sentiasa mendapat barokah. Yang penting saya suka sangat ialah barokah. Malam ni kita akan dapat sedikit anugerah ilmu tentang hikap ni. Walaupun you kata tidak bermasalah dan jarang you kena ataupun dah lupa bila kali terakhir. Bila kali terakhir you kena? Minggu lepas? Taklah, kadang-kadang dah terlupa yang apa benda. Yang hikap ni kan, sebenarnya hikap tu dia bunyi macam tu. Kenapa? You kena tahu juga. Boleh tak boleh? Okey. Nombor 1, kita mulakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi join. Tetapi kita kena tahu yang menjadi masalah ialah bunyinya kat sini, kat epiglottis ni kan. Dia tutup, orang panggil peti suara tu akan orang kata tersekat-sekat. Sebab apa yang berlaku ialah diaphragm. Semua tahu kan diaphragm ni, dada kita turun ke bawah. Bila nak kena bahagian abdomen tu, dia ada satu lapis yang orang kata divide ya, membahagikan antara dada ataupun paru-paru dengan bahagian liver, stomach ya, bawah pada jantung tu ada satu macam papan lah. Jadi diaphragm tu dia bengkok macam tu, macam dom tu. Bila kita tarik nafas, patutnya dia turun ke bawah, ya, perut ke depan. You cuba tengok, kalau you tarik nafas, perut ke depan ke dalam tu? Ramai orang masih lagi perut ke dalam bila tarik nafas. Saya ulang, tarik nafas, perut tu harus ke depan sebab diaphragm tu nak turun. Lepas tu bila kita tolak nafas, maklum saja kita tolak dia, kecilkan paru-paru tu sebab nak keluarkan sebanyak mungkin udara lah. Yang keluar tu lebih pada carbon dioxide ya, dan masuknya oksigen. Baik. Apabila berlakunya diaphragm ni, yang naik turun ni sangkut, kadang-kadang dia jadi orang panggil spasm, ataupun bahasa kampung kita kata cramp lah. Sekejap-sekejap dia cramp, tahu tak? Dalam dia bunyi. Bila dia cramp tu, bila dia tolak naik ke atas, angin tu mengganggu ni. Ada dia panggil macam anak peti suara tu, dia macam ada penutup pembuka dia. Bila dia tertutup sekejap, tu dia bunyi hik. Hik. Itu bahasa Inggeris dia panggil hiccup.
Seronok kan cerita dia. Tetapi kalau kena lebih daripada 5 minit, ni saya nak cerita malam ni. Kalau dia bawah pada 5 minit, kalau dia cuma setakat datang 5 minit lepas tu dia hilang, itu tidak bermasalah, tak payah fikir panjang-panjang. Itu bukan isu yang saya nak tekan kepada malam ni. Tetapi kalau dia lebih pada 5 minit tapi kurang pada 24 jam, kurang pada 48 jam, masih lagi tidak diiktirafkan sebagai sesuatu yang you terlalu kena risau. Sebab apa? Dia boleh berlaku apabila you contoh waktu mana yang dia boleh berlaku. Nombor satu ialah tanpa sebab dia boleh berlaku. Don't know why. Kadang-kadang angin tak ada, ribut tak ada, tak dia bunyi je. Satu. Tetapi yang kebanyakan yang boleh berlaku apabila you terlalu banyak ketawa. Bukanlah tak boleh ketawa sikit-sikit sebanyak, tetapi ketawa tu sampai tak berhenti-henti, kadang-kadang dia boleh sangkut sampai jadi sedu. Nombor dua, kalau you terlalu excited. Kan setengah orang tu bila cerita best-best ke apa-apa, dia jenis yang excitement dia tu dahsyat. Jadi you kena hati-hati. Ataupun kalau you bercakap terlalu banyak. Kalau macam saya ni kena bagi lecture tu lainlah cerita. Tapi kalau anda ni cakap, suka sangat lah bercakap, okey, pun boleh bermasalah. Sebab ada kaitan dengan angin yang masuk keluar. Setengah orang suka ambil chewing gum. Tahu tak ni yang gum tu, bila you kunyah chewing gum tu, lama kelamaan kadang-kadang angin pun masuk. So kalau you swallow air, kita telan angin banyak dalam badan kita pun boleh kena hiccup. Okey, tetapi kalau ada sebarang kadang-kadang masalah orang putih panggil gastrik, orang panggil distension. Maksudnya macam perut ni boleh, ataupun bahagian terutama sekali stomach area ni semua ni, dia boleh sampai distended, macam kembung, macam orang panggil apa, dia macam naik ke depan tu, dia mengah tu, kadang-kadang dia boleh bersama dengan hiccup datang sekali. Satu lagi, kalau you suka minum minuman yang berkarbonated seperti ialah kan benda-benda yang ada ni lah, Coke ke, Pepsi ke, ataupun asalkan ada gas dalam minuman kita, dan minum pula tak berhenti-henti, maksudnya tak ada stop, langsung pakai langgar aje, confirm kadang-kadang dia boleh naik. Tu kalau sikit tak apa kan. So ada lagi, kalau saya nak cerita pada you orang yang ada GERD, senang kena ni. Orang yang ada stress pun boleh dapat. Dan ada juga orang cerita tentang kalau ada masalah sakit-sakit telinga, ada infection di bawah bahagian diaphragm ni, itu dah mula masuk lebih daripada 48 jam. You mesti heran, macam mana orang boleh sampai sedu lebih daripada 2-3 hari ni? Betul, boleh. Saya ada pengalaman sendiri, sebab jiran saya dahulu, tak saya sebutlah nama apa pun, tetapi dia panggil saya pukul 2 pagi. You bayangkan, sebab dia tahu saya doktor lah. Kononnya doktor boleh rawat semua penyakit. Tak semestinya. Sebab kalau kita tak tahu cerita tentang hiccup ni, nampak macam sikit je, takat sini je bunyi kan. Tapi kalau you lebih daripada, saya kata berapa jam tadi, sampai pukul 2 pagi pun tak boleh tidur, memang tak boleh tidur kalau you kena hiccup. Kena sedu, you cuba tidur tengok. So jadi dia tak boleh tidur. Dia panggil saya pukul 2 pagi. Saya pun gelabah lah. Takkanlah nak pakai dah dewasa ni nak bubuh calit surat khabar lagi letak kat dahi tu. Tapi sebenarnya hari tu, ni cerita lama ni, masa saya muda-muda dulu, baru jadi doktor, tak tahu apa nak buat, aku tarik juga, koyak surat khabar, minta kat dia punya orang rumah dia tu tampal bubuh air kosong lah, tak bubuh lah air lidah saya kan. Jadi dia buat apa, masih lagi dia hiccup. Dia apa nak buat ni, rupanya sampai dua-dua terlena, dah terlentuk, dah letih, dia pun mengantuk, saya mengantuk, entah macam mana terlena. Dalam lena tu dia boleh lega. Nasib baiklah tak sampai 48 jam, tapi dekat sehari dia kata dia dah hiccup. Sehari pun dah letih lesu. You bayangkan ada orang sampai 2-3 hari, tetapi ada orang malam ni saya nak fokus kepada yang sampai sebulan 2 ni. Ada yang lebih daripada seminggu sampai sebulan, dan ada yang lebih daripada sebulan pun ada hiccup. Macam you mesti tak terfikir benda ni boleh berlaku. Tapi Tuhan tu kan dia maha kaya. Kalau dia nak bagi penyakit-penyakit yang pelik-pelik, you bayangkan ada orang hiccup sampai bertahun.
Macam, bolehkah kita tahan? Rupanya yang lebih daripada sebulan 2 ni, you tak ada choice. Mesti doktor punya kes, bukan kita nak boleh cerita malam ni. Namun, apa antara sebab-sebab yang sampai boleh lama begitu? Rupanya penyakit yang seserius, siapa tahu? Cepat. Kanser. Penyakit kanser ataupun penyakit orang tengah rawatan kanser yang kena kemoterapi, faham tak? Orang yang kena batuk banyak-banyak, yang dah ada infection, tahu tak? Ada sampai ada nanah dan sebagainya. Dan infection tu pula dekat dengan you punya diaphragm dan mengganggu you punya phrenic nerve. Ada satu nerve nama phrenic nerve yang kalau nerve tu saraf terganggu, dia datang daripada otak tu, turun sampai jadi nerve tu semua. Phrenic nerve ni kalau berlaku cramp ataupun spasm ni, dia bila diaphragm tu jadi macam keras, dia tendang naik, bunyi balik. So jaga baik. Ada orang yang ada masalah sakit stroke pun boleh ada hikap, ada orang yang ada diabetes ataupun ada masalah penyakit satu lagi, buah pinggang boleh dapat hikap. Heran jadi yang siapa tengah ambil steroid seperti dexamethasone terkenal sangat dan menyebabkan hikap, salah satu daripada kesan sampingannya. Dan sebab tu orang yang ambil dexamethasone sebab penyakit lain, bukan penyakit hikap. Tapi bila hikap tu datang, you kena tukar kepada contoh methylprednisolone. Ni doktor tahulah, anda tak perlu ambil hirau, cuma you kena bagi tahu doktor, saya tengah ambil ubat steroid ni. Doktor boleh takkanlah nak suruh tukar pula. Doktor tu harus tahu nak tukar tak tukar, sebab hikap adalah antara side effect. Baik, sekarang saya nak bagi cara untuk kita cuba menyelesaikan masalah. Yang paling mula you boleh cuba, ready? Saya bagi 10 Nombor 1 ialah cuba tahan nafas. Tarik, tahan sepanjang mungkin. Janganlah sampai biru muka pula kan. So you pun kena masuk akal jugalah. Tapi tahan, buat 4-5 kali pun tak apa. Sebab apa? Kita nombor 1, kebanyakan daripada yang kena hikap ni, dia tak cukup carbon dioxide. Maksudnya kemungkinan besar ada sesuatu yang berlaku, carbon dioxide dalam badan dia. Rupanya carbon dioxide ni tak elok, tak bagus, nakal, jahat semua. Tetapi kalau tak cukup pun kita tak boleh bernafas dengan baik. So nombor 1, hold your breath. Simpan, tahan you punya pernafasan. Boleh? Kalau itu dah baik, alhamdulillah. Nombor 1. Nombor 2, you boleh, ni saya nak tunjuk ni. Boleh saya demonstrasi sikit. Minum air terbalik. Maksudnya macam ni. Saya sendiri baru praktis lah. Dulu-dulu tak kerti pula. Tak diajar buat macam ni. Katakan air. Tengok saya pegang ni, air ni. Lepas tu you selalu minum berdepan kan, betul tak? Sekarang saya kata minum terbalik. Terbalik maksudnya bukan terbalikkan gelas ni. Instead of daripada minum kat depan ni, you minum kat belakang sana. Macam mana you nak minum bukan kat biasa, kebiasaan depan ni, tapi you kena minum kat sana. Air tu pun biar hampir-hampir dekat nak penuh, sebab nanti you kalau tak penuh, you kena tunggang teruk kepala you nanti. Sebab apa? Instead of minum macam ni, nampak ni? Di sisi, nampak? You kena minum kat depan ni. Maksudnya terbalik ke belah sana. Minum daripada depan ni, nampak ni? Lepas tu tunggang sikit air tu, sebab tu air tu kena penuh. Lepas tu you tunduk sampai air tu masuk dalam, hati-hati nanti masuk, setengah orang masuk ke hidung pula tu. Tapi boleh, saya dah praktis ni, dia boleh masuk. Lagi sekali saya ulang, jangan minum kot sini, minum kot belah sana. Dan sambil minum tu, tunggang elok-elok, air tu jangan bagi tumpah masuk ke dalam macam kita minum biasa. Cara ni dia ada kaitan untuk menghindar daripada hikap tadi, sedu tu berterusan. Dia ada kaitan dengan bila you terbalik, muka you tertunduk macam tu, macam tertungging tu sikit, you boleh menghindar daripada berlarutnya hikap. Kalau dia tidak masalah kanser semualah kan, cuma disebabkan oleh involuntary, you tak boleh kontrol, maka you nak lawan dia balik, itu caranya. Okey, nombor 2. Jadi ada kaitan pula, setengah orang kata, dok, kalau macam tu saya tak minum tapi saya tungging kepala, tetapi tak minum apa, boleh tak? Maksudnya saya pergi kat tepi dinding, jaga baik-baik ni, orang-orang dewasa jangan buat sendiri-sendiri. Kalau anak tak ada sebelah semua, suruh dia pegang elok. Kalau you nak tungging kepala ke bawah, kaki ke atas, boleh.
nak bagi hilang sekejap. Ada orang buat macam tu. That means inilah head ke bawah, kaki ke atas. Tapi saya tak boleh buat kot. Saya paning kepala ke macam mana. Tapi kalau you boleh buat, okey. Nombor 3. Nombor 4. Caranya ialah you ambil kertas. Ni, kertas, bag kertas. Ni besar sangat ni. Tapi kalau macam ni pun boleh lah. Okey. You blow. Okey. Blow sampai lebih kurang 5-6 kali. Bila dia dah kembung, okey, muka pun dah macam merah sikit. Masa tu carbon dioxide you masuk balik. You tak keluarkan carbon dioxide tu ke udara, maka kita nak balik CO2. Faham tak faham ni? Sebab CO2 didapati antara penyebab utama bila dia jatuh daripada dalam badan kita ni, dia akan menyebabkan kalau kena hiccup ni, you masukkan dia balik carbon dioxide tu, pernafasan kita jadi stabil. Dahsyat kita belajar sesuatu malam ni. Boleh ingat tak? Nombor 4, pakai beg kertas. Ingat tak berapa besar sangat. Tapi kertas jangan pakai plastik. Saya ulang, jangan pakai plastik. Kenapa? Tahu sajalah plastik kan. Nanti you lupa diri ke, inilah nombor 1, plastik tu tak bagus. Nombor 2, plastik tu dia punya bukan cekik, dia punya penutup dia tu kadang-kadang sampai you tak boleh bernafas pula nanti. Hati-hati. Kalau kertas tu lembut dah sikit dan dia tidak ada toxic substance, tidak ada mikroplastik semua. Baik. Nombor 5, caranya ialah mungkin you pernah buat kot. Yang blow tu. Ingat tak, tutup hidung, tutup mulut. Macam saya pernah mengajar dulu untuk you katakan telinga yang nak pekak sikit tu, boleh buat. Ni pun you boleh buat macam tu. Okay, blow. Tak payah blow kuat-kuat. Ni bukan you nak lawan dengan anak telinga semua tu. Kalau itu yang dah rasa macam nak pekak semua tu lain. Tapi kalau untuk hiccup, ni masalah kat belakang kerongkong ni kan, nak bagi settle dia, tolak aja angin tu sedikit ke depan dengan tutup mulut dan tutup hidung. Tak payah kuat-kuat saya kata. Pelan-pelan je. Tak semacam masalah telinga ni masalah bahagian glotis ni. Boleh ingat? Okey, nombor berapa dah? Nombor 5 Nombor 6. Nombor 6 kot tu. Okey, tak apa. Nombor 7 ialah ambil lemon yang kuning tu, ataupun kalau you boleh lemon yang limau kalau limau hijau tu saya rasa you tak tahan kot, limau purut semua tu kan. Ambil lemon yang bagus sekali, lemon yang kuning tu you potong, buat macam ni lah, potong cukup, ambil sekeping yang boleh you kemam. Saya ulang, kemam dalam mulut. Boleh? Ambil sekeping tu masuk mulut, kemam dia. Tak payah nak kunyah-kunyah apa-apa, relax je, tahan. Kita nak air lemon tu dia serap bahagian mulut you, steady je. You jangan telan, you jangan buat apa, tahan je sampai seolah-olah macam you control you punya hiccup tadi, sedu tadi. Habis. Nombor 7 ialah you tarik lidah you. Segan pula saya nak tunjuk ni. Tarik ke depan, faham tak? Ataupun orang utara panggil jelan ke jelek. Kalau you panggil apa? Jelek. Orang Kelantan kot panggil jelek. Maksudnya you keluarkan lidah keluar sejauh mungkin. Nganga mulut pun tak apa, tak nganga sangat pun tak apa, asalkan lidah tu nak dikeluarkan. Boleh? Saya tak panjang sangat. Panjang-panjang, sepanjang mungkin. You lawan dengan partner you sekarang, siapa lebih panjang. Masa kena sedu nanti, you tolak sejauh mungkin. Atau you pegang, you tarik ke depan. Boleh? Dan pegang sampai lega you punya hiccup tu. Tujuan kita ialah untuk memberi distraction ataupun mengalih pengaruh kita ataupun fokus kita ke diaphragm tu tadi. Dia tak mau kita fokus kepada diaphragm saja. Ada nerve ni bila you keluarkan lidah, you tarik lidah, kalau kena masam dengan lemon semua tu. Dan nombor 8 ialah kalau boleh you ambil satu sudu, masa ni je saya benarkan you ambil gula. Sebenarnya tak harus ni, tapi dah emergency dah, macam mana nak buat kan, dah tengah nak hiccup, buat lain semua tak baik. Ambil satu sudu gula pasir ni. Okay, kalau boleh gula yang, kalau you kebetulan ada gula ketul,
yang sekeping kat hotel tu kan, seketul kat hotel tu, itu bagus. Atau satu sudut teh, you ambil satu sudut teh penuh tu, you masuk dalam mulut you atas lidah. Saya suruh bubuh atas lidah. Saya tak kata telan. You bagi dia kemam, maksudnya biar dia cair sendiri kalau dia nak cair, tapi biarkan sampai hilang you punya apa, kita nak lawan sedu kita kan. Kalau dah agak sedu tu dah kurang, dalam masa seminit dua you dah masuk garam pula apa tu, gula tadi, puncun. Kalau 3, paling lama you tahan kat situ 2-3 minit lah. Tu pun susah you nak bernafas dan sebagainya. Sebab apa? You tak dibenarkan telan. Tapi kalau tertelan tak ada masalah, bukan racun pun. Bila dah lega, katakan dia stop, you punya lepas 2-3 minit tak ada lagi hiccup you, wah, you boleh keluarkan balik you punya gula tu. Faham? Okay, good. Dan last malam ni ialah you press you punya eyeball. Maksudnya you tekan. Ada orang buat cara tekan tutup mata dia sikit, lepas tu dia tekan secara firm saja, bukan tekan sampai sakit tak. Maksudnya you tekan bola mata you. Boleh sampai lega. Of course lah, bila orang yang dah lebih pada sebulan, saya kata apa tadi, yang bermasalah dan doktor kena cek dulu apa punca asal usulnya, adakah penyakit yang serius seperti saya kata apa tadi, ada ketumbuhan, ada kanser, ada masalah bahagian perut ke apa-apa. Sebab ada ubat-ubat yang boleh membantu. Kalau emergency sampai berbulan-bulan, takkan nak biarkan nama-nama ubat tu seperti saya kata apa, steroid tadi, ataupun setengah doktor sekarang dah pandai bagi baclofen, ataupun nama-nama seperti gabapentin, kalau tak boleh ada lagi nama seperti metachloropromide, apa tu, ada lagi nama-nama saya pun tak pernah pakai ni, chlorpromazine, kan. Tapi ni ubat-ubat untuk specialist pakailah. Dia orang tengok teruk sangat, dia orang boleh bagi. Namun bagi saya, buat yang natural dahulu, jaga diet balik. Diet tetap, D&D diet, air, garam, buah-buahan semua, teruskan. Sambil makan tu kalau bunyi ke, ataupun dia hiccup sikit ke apa-apa lagi, tak apa, you sambung je. Cukup. Jadi malam ni, saya kira 90% ke atas tidak bermasalah. Kalaupun kena sedu. Tapi yang 5-10% tu, saya dah kata apa tadi, jangan melawak. Sebab ada petanda-petanda yang kalau dia tak mau stop, ada cerita lain. Kita doakan semoga you tak kenalah benda-benda ni semua. Na'udzubillah min zalik, supaya you dalam insyaAllah keadaan yang sihat walafiat. Seperti biasa, kalau siapa-siapa yang masih lagi memerlukan pertolongan daripada syarikat saya, sebab masih ada promosi lagi dan akan habis ni, saya cuma nak nasihatkan jangan biarkan ada scammer yang menipu you. Sebab saya sejak kebelakangan ni, dulu senyap sekejap, lepas tu ada balik. Sejak Moringa Plus ni naik mendadak, maksudnya dia jadi popular, ada je. Bila ada produk yang popular, dia masuklah, dia ikut. Tapi Alhamdulillah, so far kalau you ambil 3, Sachainchi Oil, D&D 369, brand tu tetap sama. Santera yang untuk D3K2, itu 2 campur dengan 3 ni, Moringa Plus, 3 serangkai ni dah cukup. Ramai tanya saya, apa lagi yang nak? Kalau apa lagi yang nak tu, kalau you santai-santai, kopi lah. Dan saya lupa nak tunjuk, nanti next time kita baru dapatkan balik apa tu, madu tualang. Saya kan minat dengan madu ni. Nanti tak lama lagi saya cerita balik. Sebab kalau you dapat yang sedap-sedap betul. Sebab dia bertukar. Setiap 2-3 bulan ada bunga lain kan. Ada pokok yang lain dia jumpa. Orang-orang yang pergi panjat ni, Masya Allah, dia cerita kat you tak sanggup dengar. Sakit, kena gigit, kena nilah tu. Allah ya Rabbi. Okey, apapun yang penting jangan dapat daripada skema. Itu saja. Lain pada tu, malam ni saya nak habiskan dengan doa. Semoga you dapat dunia ni jadi bahagia. Sambilan kita tengok ada bulan lagi tak? Ada bulan tak? Ada bulan. Okey, dunia bahagia, akhirat syurga. Betul? Dan senyum-senyum sokmo. Jangan lupa. Okay, let go and feel good all the time. Bye. Jumpa lagi. Takkan pula nak buat hiccup pula.